Halo, selamat petang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Webinar percuma hari ini ditajak oleh GDFX. Topik pada hari ini adalah analisis teknikal 6 Februari 2013. Kita bermula pada pukul 8 malam dan berakhir pada pukul 9 malam waktu Malaysia. Membentang anda saya Azfa dan saya akan membentangkan perbincangan kita pada hari ini dalam bahasa Malaysia. Mari kita mulakan webinar kita pada hari ini. Perbincangan hari ini kita akan menceritakan tentang analisis teknikal dan pemecahan palsu, breakout ataupun breakout dan false breakout. Ketiga, kita akan bincangkan korelasi antara pasangan mata wang, dan akhir sekali kita akan bincangkan tentang satu sistem perdagangan. Semoga education hari ini dapat membantu anda dalam menajamkan lagi skill anda di dalam perdagangan forex. Ayo kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Analisis teknikal, kita akan membuat satu jangkaan pergerakan terhadap pasaran dengan menggunakan beberapa tools. Dan makna analisis teknikal itu tersendiri. Dalam industri keuangan, analisis teknikal adalah disiplin keselamatan analisis yang digunakan untuk menjangka sesuatu arah harga yang bergerak melalui kajian ke atas data pasaran yang lepas. Kita gunakan data-data yang lepas untuk menjangkakan apakah pergerakan yang bakal berlaku di masa hadapan. Kita akan fokus terutamanya kepada keadaan harga dan volume di dalam satu pasangan mata wang tersebut. Ekonomi tingkah laku dan analisis kuantitatif menggunakan banyak alat bantuan, tools dan indikator. Tetapi saya cadangkan di sini, anda tidak seharusnya menggunakan terlalu banyak indikator atau indikasi di dalam carta anda sekiranya anda ingin menganalisa market. Analisis teknikal menjadi satu aspek pengurusan yang aktif, di mana kita perlu sentiasa melihat kepada tools ataupun indikator yang telah kita letakkan di dalam platform trading kita. Sekiranya kita ingin menggunakan robot, ia terpulang kepada anda. Robot akan dilakukan secara pasif, iaitu secara automatik. Tetapi hari ini kita akan bincangkan bagaimana menggunakan satu analisis teknikal. Akhir sekali kita akan bincangkan macam mana menggunakan satu sistem di dalam perdagangan secara aktif. Baiklah, kita terus kepada tajuk kedua kita pada hari ini. Setelah kita faham apa itu analisis teknikal, yuk kita lihat satu contoh analisis teknikal yang kita boleh gunakan di dalam perdagangan forex, iaitu pemecahan dan pemecahan palsu. Kita akan determine ataupun kita akan melihat mana satukah breakout yang betul dan mana satu false breakout, bermakna pemecahan yang palsu. Satu pemecahan dalam perdagangan forex bermakna satu keadaan harga memecahkan tahap sokongan atau rintangan yang penting. Tahap-tahap ini penting kerana kebanyakan ataupun setiap kali harga mencecah tahap-tahap sokongan atau rintangan tersebut, harga akan seringkali memecah sekiranya trend kukuh ataupun memantul semula, retrace semula sekiranya sokongan atau rintangan tersebut kukuh. Ia akan meneruskan pergerakan dalam arah tersebut sekiranya pemecahan berlaku, dan pemecahan dari zon kawasan pengupahan corak carta seperti segitiga atau garisan trend. Kita boleh melihat satu pemecahan juga di mana tanpa menggunakan tahap-tahap Fibonacci, kita boleh lukiskan pada carta menggunakan tools-tools yang ada di dalam platform. Kita boleh letakkan garisan trend ataupun kita boleh lukis sendiri garisan segitiga
sekiranya pergerakan harga belum memecah, kita boleh meletakkan pesanan tunda kita di dalam keadaan segitiga tersebut. Ataupun sekiranya kita gunakan garisan trend, kita menunggu sahaja harga itu akan mencecah atau memecahkan garisan trend tersebut, barulah kita akan memasuki pasaran ke dalam garisan trend tersebut. Dengan itu saya menasihati anda agar berhati-hati dengan pemecahan palsu yang ada setiap kali satu pemecahan itu berlaku. Ya, sama ada dalam jangka masa singkat, iaitu sekiranya kita tengok hourly chart, mungkin dalam 3 jam pertama ia memecah ke bawah sebagai contoh. Kemudian ia kembali masuk ke atas pada zon tersebut. Ia merupakan satu pemecahan palsu yang berlaku. Maka dengan itu, acap kali kita akan meletakkan stop loss, tahap henti kerugian kita di bahagian atas sedikit ataupun bawah sedikit tahap rintangan atau sokongan yang telah kita tetapkan. Di sini ada satu gambar carta di mana kita boleh lihat satu tahap rintangan yang diletakkan ke atas carta Euro USD, Euro Dollar, di mana tahap tersebut adalah tahap rintangan kepada pasangan Euro Dollar. Pada bahagian di hadapan ini, tahap rintangan tidak dapat dipecahkan dan satu retracement berlaku, iaitu satu pemantulan harga berlaku ke bawah. Kali kedua, ia retrace juga, tidak memecah. Seperti yang kita lihat, echo yang ada di sini, candle ini, dekat lilin ini, merupakan satu false breakout, tetapi ia belum lagi breakout betul-betul, apa nama orang kata, solid breakout. Yang mana sekiranya solid breakout berlaku, barulah satu pemecahan itu kukuh berlaku. Seperti contoh di sebelah sini, pemecahan berlaku dengan kukuhnya, dengan satu candle kukuh ke atas. Dan ujian semula, pemecahan berlaku di sini, di sekitar tahap sokongan ini, tahap rintangan ini. Tahap rintangan telah bertukar menjadi sokongan setelah ia memecah, dan tahap sokongan ini kukuh untuk menolak harga bergerak ke atas. Maka dengan ini kita boleh dapat melihat satu peluang untuk memasuki pasaran buy sekiranya pemecahan ini kukuh. Ujian semula memberikan kita peluang untuk membuka lagi beberapa pesanan ke dalam pasaran sebelum ia terus bergerak ke atas. Tahap rintangan adalah kukuh kerana harga telah ditolak sebanyak beberapa kali. Lebih daripada 2 lantunan yang ditunjukkan dalam gambar yang kita lihat sebentar tadi. Pada titik pemecahan kita boleh lihat lilin belian. Lilin belian yang dipanggil dalam bahasa Inggerisnya, orang biasa katakan long, yang panjang, dengan jumlah volume serta momentum yang tinggi. Berikan penumpuan serta perhatian apabila kita menjangkakan satu pemecahan. Setelah pemecahan awal berlaku, harga kembali ke tahap sama ia berlaku dan diuji semula sebanyak 2 kali percubaan. Selepas ujian pemecahan semula berlaku, harga memecah ke atas dan kita mempunyai 250 pip keuntungan ke atas belian tersebut sekiranya kita melakukan belian pada tahap yang telah kita lihat sebentar tadi. Ujian sebanyak 2 kali berlaku, di sini sekali, kali kedua di sebelah belakang sini, sebelum ia solid ke atas. Kita boleh letakkan pending orders di atas candle ini, dan sekiranya ia breakout, kita boleh masuk terus secara instant execution belian ke atas pasangan mata wang ini, dan stop loss kita adalah pada paras sokongan. Ia telah menjadi sokongan seperti saya kata tadi,
Setelah ia memecah tahap rintangan tersebut bertukar menjadi tahap sokongan. Ia adalah satu tahap penting di mana pembalikan atau pemecahan bakal berlaku. Keadaan ini adalah jelas dan mudah untuk berdagang mengikut pemecahan jika ada dan jika anda sabar menunggu untuk ujian tahap itu berulang kali. Pemecahan boleh terus pergi ke arah asalnya iaitu ke atas dalam contoh tadi tanpa menguji semula tahap pemecahan. Jika anda seorang yang konservatif dan bersabar menunggu untuk ujian tahap itu semula, anda akan terlepas peluang sekiranya ia tidak berlaku. Bermakna sekiranya harga itu terus memecah dan terus jalan ke atas, maka kita akan rugi entry point yang sangat berpotensi di situ. Ia masih dianggap cara yang terbaik untuk mengelakkan pemecahan palsu. Bermakna sekiranya kita tidak memasuki pasaran walaupun ia telah memecah, kita tak confident lagi. So kalau kita tak masuk pun, ia dah bergerak jauh, ia bukan satu kerugian, tapi ia satu cara yang baik sekiranya kita berhati-hati. Kalau tidak, nanti mana tahu harga akan turun semula mendadak secara drastik dan kita mungkin akan mengalami kerugian yang besar. Dengan itu kita haruslah berhati-hati sekiranya memasuki sesuatu pasaran. Jangan lupa letakkan tahap henti kerugian anda, iaitu stop loss anda. Di sini ada lagi satu rajah yang kita boleh lihat. Contoh pemecahan palsu, false breakout, di mana keadaan ada 2 atau 3 candle yang telah tercipta di selepas pemecahan berlaku. Sebelum tu di bahagian depan sini, tahap rintangan adalah kukuh, memang ia tidak memecah secara solid. Kemudian barulah dia memecah. Dan ia akan beberapa kali cuba semula tahap sokongan tersebut. Setelah ia memecah di bahagian bawah ini, seperti yang kita lihat, pemecahan palsu A dan B, sebagai contoh di sini, ia telah memecah secara solid. Bermakna setelah ia pecah, ia membuka satu lagi candle baru. Setelah membuka satu candle baru, ia telah kembali masuk ke bahagian tahap garisan rintangan. Dan keadaan ini adalah berbahaya sekiranya kita memasuki pasaran sell di bahagian ini. Oleh itu, jangan lupa untuk meletakkan stop loss anda. Dan ia mungkin memberikan anda indikasi membuka peluang untuk anda meletakkan buy di bahagian dasar. Seperti untuk menerangkan gambar rajah sebentar tadi, tahap rintangan kita telah bertukar menjadi sokongan pada titik A, seperti yang anda lihat sebentar tadi. Harga nampaknya telah memecahkannya dengan menutup harga di bawahnya. Bermakna satu candle baru keluar setelah candle itu memecah tahap rintangan tersebut. Tidak lama selepas itu, ia kembali ke paras atas dan terus pergi jauh lebih tinggi. Jika anda menunggu untuk ujian semula yang berjaya dipecahkan dan kemudian masuk dalam perdagangan, anda tidak akan ditipu oleh pemecahan palsu ini. Ia adalah keadaan di mana kesabaran akan menyelamatkan anda. Perkara yang sama berlaku pada titik B, pemecahan palsu tahap sokongan yang diikuti dengan pergerakan besar ke atas. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita, di mana saya berikan sedikit contoh tentang keadaan di mana kita menggunakan garisan trend lines. Kita lukiskan satu trend lines dengan mengambil satu harga lower low. Kita akan gariskan kepada higher low. Kelihatan seperti ini. Keadaan ini adalah serupa kepada sokongan dan rintangan berpenjuru diagonal yang sebentar tadi kita lihat. Keadaan garisan lurus berpenjuru, dan ini adalah garisan menaik. Kita boleh lukiskan pada carta dengan menggunakan tools yang ada, dan di sini kita boleh menunggu saja di mana
apabila garisan trend itu dipecahkan, kita boleh masuk pesanan jualan kepada pasaran ini. Seperti yang anda lihat dalam gambar ini, 3 pantulan telah berlaku. Sekali, dua kali, 3 kali. Dan kali keempat, pemecahan breakout telah berlaku. Seperti yang saya katakan pada awal tadi, sekiranya candle close dan sekiranya candle belum close, apabila pemecahan berlaku, ia adalah bukan satu solid breakout. Sekiranya satu candle terus solid ke bawah dan membuka candle baru juga ke bawah di bahagian bawah trendline ini, maka ia adalah satu keadaan solid breakout. Dan di sini kita boleh letakkan jualan kita setelah pemecahan berlaku. Dalam kes ini, tiada ujian semula berlaku selepas pemecahan, seperti yang kita lihat dalam gambar tadi. Harga terus bergerak ke bawah. Apabila anda melihat keadaan lilin yang kuat memecahkan garisan trend atau tahap support atau resistance, anda boleh masuk ke dalam perdagangan dengan confident. Harga harus berpindah pada jarak yang selamat supaya kemungkinan pemecahan palsu tidak berlaku. Sekiranya anda masuk awal, jangan lupa untuk letakkan tahap henti kerugian. Setelah kita bincangkan tentang satu pemecahan yang betul berlaku dan beberapa pemecahan palsu berlaku, kita akan bincangkan tentang bagaimana untuk mengelak satu pemecahan palsu. Kita akan jangkakan pergerakan pasaran dengan mengelakkan pemecahan palsu tersebut dan akan menyelamatkan akaun kita daripada kadar risiko yang tinggi. Ada beberapa tips yang saya berikan di sini bagaimana kita boleh mengelak pemecahan palsu berlaku. Tips yang pertama, kita boleh tunggu keadaan tahap ujian semula kelihatan seperti ada pemecahan atau keadaan harga yang telah bergerak jauh untuk jarak yang selamat. Bermakna kesabaran itu akan membantu kita untuk mengelakkan daripada memasuki pasaran dengan kadar risiko yang tinggi. Kita tunggu pergerakan itu lebih jauh, 30 pips, 20 pips, 30 pips lebih jauh sebagai contoh. Barulah kita masuk pasaran, membuka pesanan kita yang pertama. Yang kedua, tips yang kedua, kita cari lilin yang kukuh. Bermakna lilin pemecahan itu telah betul-betul kukuh pecah dan lilin baru dibuka di bahagian bawah dan bukan di bahagian atas tahap sokongan atau rintangan. Dengan tiadanya sumbu atau keadaan sumbu yang kecil dan dengan volume yang banyak. Tips yang ketiga, kita cari pertemuan untuk mengesahkan pemecahan. Jika pemecahan yang jelas berlaku dan RSI keluar daripada paras lebihan belian overbought atau garis MACD melintasi bahagian bawah dan berjauhan sesama sendiri, ia memberikan kemungkinan pemecahan adalah sah. Maka dengan itu kita boleh gunakan pelbagai-bagai indikasi yang ada di dalam platform kita. Kita gunakan sahaja yang basic indicator pun tak ada masalah. Kita boleh melihat keadaan di mana betul-betul kita confident masuk mengikut pemecahan dan juga kita filter sekali lagi menggunakan indikasi seperti RSI, MACD, stokastik dan macam-macam lagi. Dan kalau tips yang keempat, saya akan berikan tips ini, carikan perbezaan nilai ataupun pencapahan divergence untuk mengesahkan pemecahan anda. Anda harus ingat, pasaran boleh menipu anda. Ia keluar dalam beberapa keadaan, beberapa pergerakan. Ia akan membuatkan anda berfikir pemecahan sedang berlaku, padahal ia sebenarnya tidak berlaku. Apabila menggunakan tips yang saya katakan tadi,
4 tips yang saya berikan tadi, anda akan mengurangkan keberangkalian ia berlaku. Keberangkalian untuk pemecahan palsu itu berlaku. Anda tidak akan mampu untuk mengelakkan pemecahan palsu secara sepenuhnya. Kita tak dapat nak elak untuk pemecahan palsu ini sepenuhnya. Tetapi forex ini sebenarnya satu permainan keberangkalian. Sekiranya kita mampu untuk mengawal keberangkalian untuk kita menang dan kalah, win and lose, kita mungkin boleh mengawal kadar risiko untuk kerugian kepada akaun kita. Setelah kita bincangkan tentang yang pertama tadi, kita bincangkan tentang basic technical analysis. Apa itu technical analysis? Yang kedua, kita telah bincangkan bagaimana untuk melihat breakout dan false breakout, pemecahan dan pemecahan palsu. Yang ketiga, saya berikan sedikit tips macam mana untuk mengelak satu pemecahan palsu berlaku. Dan sekarang kita akan bincangkan tentang korelasi antara pasangan mata wang. Salah satu lagi cara bagaimana kita untuk menganalisis market menggunakan technical analysis, analisis technical. Sebelum pergi lebih jauh, kita lihat pada introduction terlebih dahulu. Saya akan berikan anda satu persoalan. Pernahkah anda memerhatikan bagaimana pergerakan pasangan mata wang kelihatan seperti bergerak di antara satu sama lain? Seperti yang kita lihat di dalam carta, mana-mana carta di platform kita. Ada kalanya kita akan lihat pergerakan contoh seperti Euro USD meningkat dan GBP USD turut meningkat seiring dengan pergerakan Euro tadi. Sebagai contoh lagi satu, yang jika kita perhatikan carta Euro USD dan bandingkan dengan carta Aussie USD, anda akan melihat persamaan yang agak ketara. Tetapi persamaan ini adakah 100% sama atau serupa? Ia bergantung kepada keadaan atau tahap di mana ekonomi tersebut berhubung kait. Sebagai contoh, saya lihatkan anda terhadap dua gambar raja di sini. Korelasi antara dua pasangan mata wang, Australian dollar dengan Euro dollar, kita boleh lihat spike ada di bahagian belakang ini. Di dalam Euro pun ada spike di belakang. Dan keadaan harga terus jatuh. Tapi Australian dollar, Aussie dollar telah buat satu retracement 1/3 di sini. Tetapi Euro tidak. Ia seakan-akan sama tetapi ia tidak begitu serupa. Anda boleh lihat Aussie dollar di sini. Keadaan di mana kita boleh lihat secara kasar head and shoulders. Tetapi kita tidak dapat melihat head and shoulders di Euro USD. Kita hanya dapat melihat satu spike, satu candle besar ke atas. Sudah tentu mereka tidak begitu serupa. Kelihatan jelas keadaan pergerakan utama di antaranya lebih kurang sama. Ia mempunyai kaitan secara faktanya bahawa kedua pasangan mata wang tersebut mempunyai dolar, US dollar, sebagai mata wang bidaan, iaitu counter currencies. Seperti yang kita belajar pada hari Isnin lepas, satu pasangan mata wang dihadiri oleh dua mata wang, iaitu di bahagian depan base currencies ataupun mata wang asas, di bahagian belakang mata wang bidaan, iaitu counter currency atau quote currencies. Seperti contoh sebentar tadi, Euro dollar dengan Australian dollar mempunyai dolar Amerika Syarikat di bahagian belakang mereka, iaitu harga satu mata wang bidaan. Jika ia melemah,
keadaan harga pada pasangan akan mengukuh. Jika US mengukuh, kedua-dua pasangan akan melemah. Ia berlaku hanya kepada, sebagai contoh, kalau kita ingin trade news, kita gunakan news USD untuk memasuki pasaran korelasi tersebut kerana USD berkaitan antara kedua-dua pasangan mata wang. Tetapi sekiranya satu news untuk euro dikeluarkan, kita hanya boleh memperdagangkan euro USD kerana Australian USD tidak berkaitan dengan keadaan ekonomi euro. Begitu juga sebaliknya berlaku. Korelasi yang kita katakan tadi, hubung kait antara pasangan mata wang ini diukur menggunakan satu skala daripada negatif 1 hingga positif 1. Korelasi ini dibahagikan kepada dua, iaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif bermakna ia bergerak seiring, seperti contoh euro dolar dengan Australian dollar, ia bergerak seiring dengan keadaan harga masing-masing. Manakala sekiranya korelasi negatif itu ada pada dua pasangan mata wang, maka satu pasangan mata wang sekiranya meningkat, yang lagi satu akan menurun. Mari kita lihat apakah itu satu korelasi positif yang sempurna. Satu korelasi positif yang sempurna adalah positif 1. Bermakna ia sebiji sama. Ia bermakna bahawa kedua-dua mata wang tersebut bergerak seiring. Semakin dekat nilainya dengan positif 1, bermakna ia semakin kukuh perkaitan antara pasangan mata wang tersebut. Tetapi harus ingat, walau bagaimanapun, kita tidak akan melihat korelasi positif yang sempurna kerana kedua-dua pasangan mata wang tersebut tidak boleh bergerak seiring dengan cepat. Dengan tepat. Perkara yang sama berlaku dengan korelasi negatif. Korelasi negatif yang sempurna, negatif 1, tidak akan menjadi betul-betul sempurna, betul-betul sama. Untuk korelasi negatif, ia adalah seperti satu image yang songsang. Seperti saya katakan tadi, sekiranya satu pasangan mata wang A, sebagai contoh euro dolar, bergerak ke atas, pasangan mata wang satu lagi yang B akan bergerak ke bawah. Tetapi kita tidak akan melihat korelasi negatif yang sempurna. Seperti biasalah. Apabila pekali korelasi adalah kosong, ia bermakna bahawa dua pasangan mata wang tersebut bergerak berbeza sepenuhnya. Bermakna satu pergerakan pasangan mata wang tidak mempunyai apa-apa kesan ke atas pasangan mata wang yang lain. Senang faham? Anda boleh mengukur jumlah korelasi antara kedua-dua pasangan mata wang dengan memeriksa pekali korelasinya. Sebagai contoh, satu korelasi 0.3 positif yang lemah tidak begitu penting sekiranya kita ingin memasuki pasaran mata wang kedua-dua dengan seiring. Tetapi korelasi 0.8 sebagai contoh adalah kukuh untuk kita memasuki pasaran pada kedua-dua pasangan mata wang. Dan kita haruslah berhati-hati sekiranya melakukan perdagangan terhadap kedua-dua pasangan mata wang tersebut. Kerana sekiranya kita membuka pesanan buy atau belian pada kedua-dua pasangan mata wang, bermakna kita telah meletakkan risiko double, maksudnya berganda. Kerana kedua-dua akan bergerak seiring. Sekiranya kita membuka buy dan kedua-dua pasangan tersebut bergerak ke bawah, maka kerugian yang kita tampung adalah 2 kali ganda. Setelah kita bincangkan basic tentang apakah itu korelasi, mari kita lihat penggunaannya terhadap perdagangan.
Di sini saya akan berikan Anda satu contoh basic untuk memudahkan Anda memahaminya. Euro USD dan Aussie USD. Jika kita membuat belian ke atas euro dolar menggunakan satu lot kontrak dan kita juga membuat satu lagi belian terhadap Aussie dolar dengan jumlah yang sama, sekiranya kedua-dua pasangan mata wang tersebut pada ketika itu mempunyai korelasi kuat dan positif, mereka bergerak dalam ke arah yang sama. Ini bermakna kadar risiko yang hampir sama kepada kedua-dua pasangan mata wang. Kita akan menggandakan satu lot kontrak tersebut menjadi dua apabila kita membuka pesanan belian terhadap kedua-dua pasangan mata wang. Twice the risk, twice the profits, twice the loss. Bermakna kita akan berpeluang untuk untung 2 kali ganda dan kita juga berpeluang untuk rugi 2 kali ganda. Sekiranya kita memasuki pesanan jualan kepada euro dolar dan belian kepada Aussie dolar dengan satu saiz pesanan yang sama, kedua-dua perdagangan akan membatalkan pesanan antara satu sama lain. Disebabkan mereka adalah bergerak seiring, lebih kurang seiring, maka sekiranya kita buka buy dan sell, bagi contoh, jika kita buka euro dolar, kita buka buy dan Aussie dollar kita buka sell dan ia menurun, perdagangan akan berada dalam keadaan keuntungan. Kalau kita letakkan sell di euro dollar dan keadaan harga menurun, kita akan dapat keuntungan. Tetapi kita akan mengalami kerugian jumlah yang hampir sama pada Australian dollar kerana kita telah membuka belian. Tadi kita telah bincangkan tentang satu korelasi yang positif dan kukuh. Sekarang saya akan berikan satu contoh korelasi negatif yang kukuh yang berlaku sama seperti korelasi positif tadi, tetapi ia bergerak pada arah yang bertentangan. Paras harga euro dolar dan dolar Swiss dolar bergerak dengan arah yang bertentangan kerana mereka mempunyai kadar korelasi yang negatif dan amat berkait. Bermakna, kadar korelasi negatif mereka menghampiri negatif 1. Sekiranya euro dolar menurun, bermakna Swiss akan mengukuh dan begitu juga sebaliknya. Ia bergerak dalam arah yang bertentangan. Di sini kita boleh lihat satu contoh gambar rajah antara dua pasangan mata wang yang kita ceritakan sebentar tadi. Di sini tahap A, sebagai contoh kita letakkan jualan, dan tahap A untuk euro dolar kita letakkan jualan juga. Kita akan mendapat keuntungan di Swiss, manakala kerugian di euro dolar. Untuk memudahkan pemahaman ini, kita akan bincangkan dagangan belian pada kedua-dua pasangan mata wang yang dibuka seperti yang kita ceritakan tadi di titik A menggunakan saiz lot yang sama akan bermakna bahawa kita mempunyai keuntungan pada euro dolar dan kerugian terhadap pasangan Swiss dengan jumlah yang hampir sama. Kedua-dua posisi tersebut akan membatalkan antara satu sama lain. Belian pada euro dolar dan jualan pada Swiss akan meningkatkan potensi ganjaran. Malahan, ia juga meningkatkan potensi risiko. Harus diingat, walaupun anda tidak berdagang dengan saiz lot pesanan yang besar, mungkin keadaan akaun anda, ia mengikut pada keadaan akaun anda, anda perlu ingat bahawa perdagangan pasangan mata wang korelasi boleh meningkatkan posisi anda dan peningkatan juga berlaku kepada kadar risiko. Anda harus ingat, nasihat saya, anda
fokus saja pada satu atau dua mata wang. Jangan terlalu memasuki banyak mata wang kerana ia akan memerlukan anda untuk menganalisis setiap mata wang dengan untuk berjaya. Untuk lebih efisien, anda hanya perlu melihat kepada satu atau dua sahaja pasangan mata wang. Topik yang baru sahaja kita ceritakan tadi akan memberikan kita peluang, memberikan kita penerangan bagaimana kita boleh menyebarkan kadar risiko kepada mata wang yang pelbagai. Topik ini kita akan bincangkan tentang penyebaran kadar risiko. Pemahaman bagaimana korelasi berfungsi untuk membantu kita mempelbagaikan portfolio perdagangan. Kita boleh mengawal kadar risiko dengan cara mempelbagaikan perdagangan ke mata wang yang berbeza dengan kadar position ataupun size lot yang lebih kecil. Di sini saya akan berikan anda korelasi positif pasangan dan korelasi negatif pasangan mata wang. Anda boleh tuliskan di ambil pen kertas, anda boleh ambil nota tentang slide ini. Korelasi positif berlaku lebih kukuh pada pasangan euro dollar dengan pound dollar. Begitu juga euro dollar dengan Australian Swiss. Euro dollar dengan New Zealand dollar, Australian dollar dan New Zealand dollar. Harus diingat, Australian dollar banyak mempunyai partnership antara New Zealand ekonomi dengan ekonomi mereka. Manakala korelasi negatif pasangan yang kita boleh lihat di sini, euro dollar seperti dalam contoh tadi, euro dollar dengan Swiss mempunyai satu korelasi negatif yang kukuh. USD Kanada bersama Australian dollar, ia mempunyai korelasi negatif, dan juga Great Britain Pound dengan US dollar dengan Swiss. Senarai yang kita telah tunjukkan sebentar tadi, beberapa pasangan mata wang tersebut mempunyai korelasi yang sangat kukuh. Terdapat banyak pasangan mata wang lain yang dengan korelasi yang kuat atau lemah yang boleh digunakan untuk menyebarkan kadar risiko anda mengatasi pelbagai jenis pasangan mata wang. Tapi anda harus ingat, anda harus tahu bagaimana caranya untuk mengawal kadar risiko anda agar anda tidak terperangkap dengan keadaan di mana floating yang banyak ditampung. Dan itu saya galakkan penggunaan tahap henti kerugian, stop loss, setiap kali anda membuka pesanan mata wang anda. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda untuk webinar kita pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, anda boleh letakkan soalan anda di bahagian chat. Anda boleh tekan butang raise hand untuk mendapat perhatian saya. Saya akan jawabkan soalan-soalan anda dengan segera. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Semoga kita boleh berjumpa lagi di webinar akan datang. Selamat malam, Assalamualaikum, dan happy trading.